Tuan-tuan sekalian, baru-baru ni saya baru balik daripada Iraq. Jadi kalau saya ziarah tu, saya jumpa orang-orang alim, imam ke para ustaz. Saya suka berbual. Selain daripada patah-patah ilmu agama, saya akan cerita. Iraq ni antara yang maknanya mempunyai sejarah yang lama, kerajaan Mesopotamia. Tapi Mesopotamia ni kurang lebih 3,000 ke 5,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi, maknanya baru. Adam tu 10,000 tahun, Jericho tu 10,000 tahun sebelum Masihi. Mereka bertanya kepada saya. Saya nak tanya dia, dia tanya saya balik. Dia kata, dekat tanah kami ni ada bangunan-bangunan lama, tapi jasad tak ada. Dekat tempat kamu, bangunan tak ada, jasad ada. Kita ada temui Perakmen 10 ke 11,000 tahun, maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Baru-baru ini ditemui satu jasad di Gua Musang, kurang lebih dalam 14,000 tahun, maknanya 12,000 tahun sebelum Masihi. Dia kata, kami bangunan ada, jasad tak ada. Gali tak jumpa jasad. Tempat kamu bangunan tak ada, jasad ada. Tuan-tuan sekalian, kita pun masih lagi tertanya-tanya. Semenanjung Tanah Melayu, antara jasad-jasad awal manusia didapati di sini. Ini bukan sebab kita orang Malaysia, kita pun bedek buat cerita kita pun kata kita lah orang paling lama. Tak, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni, dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan beri manfaat kepada kita, insya-Allah. Yang dirahmati Allah, Ustaz pengurusi majlis, seterusnya kepada Tuan Nazir, pengurusi surau yang penuh barakah ini, masjid yang penuh barakah ini, seterusnya kepada ahli jawatan kuasa, seterusnya kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya, sama-sama dapat kita berhimpun pada malam ini, iaitu kita dalam kuliah sejarah tanah bangsa Melayu. Okey. Jadi kalau ikut tajuk ni, sebenarnya dia sesuai dekat universiti tapi dibuat di surau ataupun masjid, kita kaitkan dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan masjid ataupun surau, walaupun tajuknya itu maknanya lebih akademik lah. Okey, dan juga lebih perbahasan yang agak maksudnya terdedah dengan berbagai-bagai metodologi ataupun kaedah kajian. Okey. Jadi pada malam berbahagia ni, saya nak cerita dalam 5 bab. 5 bab. Kita boleh cerita dalam 1,001 bab, tapi saya nak cerita dalam 5 bab mengenai sejarah, maknanya tanah Melayu ni. Jadi tuan-tuan, at least tuan-tuan dapat ikuti satu bab, taklah saya cerita menerawang lepas kurang lebih 1 jam. Kita pun balik, kita pun cakap dekat kawan kita, oh, ruginya kau tak dengar ceramah malam tadi, cerita pasal orang Melayu. Sedap boleh jemput lagi ustaz tu. Ustaz tu cerita pasal apa? Entah, aku pun tak ingat lah, tapi sedap ceramah dia tu. Sedap boleh jemput lagi tu. Jadi kalau ada nombor bab dia, tuan-tuan boleh belajar satu. Okey. Mari kita mulakan dengan apa Al-Quran sebut mengenai manusia. Okey, apa Al-Quran sebut mengenai manusia. Tuan-tuan sekalian, bab pertama, apa manusia Al-Quran sebut mengenai manusia. Jadi dulu, satu masa dahulu, dalam dunia ni manusia tak wujud.
Okey, dalam dunia ni yang ada jin, malaikat dah ada waktu tu, dan salah satu jin yang taat kepada Allah namanya Azazil. Il ni maknanya Tuhan. Jadi kita dengar banyak nama belakang ada il. Izrail, Jibrail, Mikail, Israfil, Ismail, Israel. Il ni maknanya Tuhan. Azazil ni maknanya orang yang sangat rapat dengan Tuhan. Azaz. Okey, Azazil. Jadi maknanya ada satu jin, dia maknanya sangat rapat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai didudukkan dengan para malaikat Azazil ni. Maka duduk dia bersama para malaikat sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah, dirakamkan surah Al-Baqarah ayat 30. Allah kata apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhanmu berkata, aku ingin jadikan di muka bumi ini khalifah. Ketika itu malaikat bertanya, qalu, mereka semua berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kenapa nak jadikan orang yang akan membuat kerosakan di muka bumi ini? Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah di muka bumi ini. Sedangkan kami bertasbih kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan engkau tidak tahu. Maka dijadikan Adam alaihissalam. Dijadikan Adam alaihissalam. Jadi Adam pun dijadikan. Kemudian ketika Adam dijadikan, Azazil ni antara yang tak nak sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Jadilah digelar namanya Iblis. Iblis ni mengikut sebahagian tafsiran ulama orang yang berputus asa. Iblis. Kemudian Iblis ni pun menggoda Adam dan menjadi penyebab kepada Adam diturunkan ke muka bumi ini. Ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya. Turun tu di muka bumi. Ihbitu ni, hubut ni turun dengan melayang. Jadi kalau tuan-tuan biasa nak pergi umrah, dekat nak landing kapal terbang, nanti pemugara ataupun pemugari akan buat announcement, sadati sayyidati wa sadati laqad bada'na at-ta'ir bil hubud fil matar dawli ad-dawli al-Kuala Lumpur, contohnya kan. Jadi al-hubud, saudara, puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan, kapal terbang kita mula mahu turun bil hubud fil matari duali Kuala Lumpur, maknanya dekat KLIA lah. Okey, al hubud ni maknanya landing, dia bukan turun ke tepi, aduh, tak, bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Hubud, macam mana cara dia Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, sebab tak ada siapa waktu tu yang ada di kalangan kita ni ada. Turun di muka bumi ini. Maka Adam pun berada di muka bumi ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kalau kita melihat ayat surah Al-Baqarah ini, malaikat bertanya kepada Allah, kenapa nak jadikan orang yang akan menumpahkan darah dan membuat kerosakan dan menumpahkan darah, macam seolah-olah ada macam manusia sebelum Adam. Maka tuan-tuan sekalian, berbagai perbahasan mengenai manusia, asal manusia ini. Ada teori daripada Darwin yang kita orang Islam tolak, kata manusia ni dia evolusi daripada beruk, itu kita tolak. Baru-baru ini ada satu orang nama dia Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari ni kemukakan satu teori baru berdasarkan penemuan daripada tengkorak-tengkorak manusia. Dia kata daripada tengkorak-tengkorak yang macam manusia ni, rupanya dia bukan manusia. Jadi dia ada yang dipanggil bahasa saintifik. Saintifik kita ni, bahasa saintifik dia dipanggil sapien. Bahasa saintifik kita.
kita panggil manusia, kan? Saintifik dia adalah sapien. Jadi Noah Hariri ni kaji daripada tengkorak-tengkorak yang dijumpa macam manusia, akhirnya dia buat satu kesimpulan, rupanya dalam dunia ni banyak, dia panggil homo, kita ni bahasa saintifik dia homo sapien. Rupa banyak lagi homo-homo yang lain. Dia ada homo luzenis, okey, dia ada homo Denisova, dia ada homo erectus dan homo-homo yang lain. Antara homo-homo ni ada satu dipanggil homo sapien. Beza dengan homo sapien ni dengan homo-homo yang lain, homo sapien ni dia ada insight, dia ada akal. Cumanya Noah Hariri memang kata pelik, macam mana yang homo sapien ni ada akal. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh rujuk buku, kan? Maknanya tuan-tuan cuba cari buku tu namanya Sapien, boleh baca buku Sapien. Dia bahas daripada situ, kan? Daripada tengkorak ditemui di mana-mana, ada yang ditemui di Ethiopia, beratus, maknanya berpuluh tahun, berpuluh ribu tahun, ada yang kata berbagai-bagai lagi lah. Jadi kata, oh no, itu bukan homo sapien, itu bukan manusia, itu bukan insan dalam bahasa Al-Qurannya. Jadi insan ni maknanya homo sapien, bahasa saintifik dia adalah satu makhluk yang manusia dan dia ada akal. Itu beza dia. Jadi homo-homo yang lain ni semua dah maknanya hapus, bunuh-bunuh sama sendiri, tinggal insan ini. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita jumpa bahawa manusia-manusia ni maknanya antara yang Allah jadikan sebaik-baik kejadian adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Adam ni diturunkan, jadi para ulama sirah, mereka memberi pandangan, bahawa Adam ni diturunkan kurang lebih lah 8,000 tahun sebelum Masihi. Mungkin lebih 2-3,000 tahun, mungkin kurang sikit daripada itu. 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi. Kemudian kita ni dah 2,000 tahun Masihi. Dari mana 10,000 tahun dululah. Pandangan ahli sirah ni bertepatan dengan kajian ekologi. Kajian ekologi menyatakan bahawa penempatan tertua manusia di dunia adalah di Jericho. Jericho sekarang di Palestin. Jericho tu kalau tuan-tuan search sekejap lagi, tambahkan ilmu pengetahuan, kita bukan belajar daripada Google. Maknanya saya sebut, dapat istilah dia, tuan-tuan baca, kemudian kita pergi pada next kuliah seterusnya tahun depan. Seterusnya tahun depan pula. Dia dapat catat kan. Jadi Jericho ni the oldest and the lowest city in the world. Bandar paling tua dan bandar yang paling rendah di muka bumi. The oldest and the lowest city in the world. Itu Jericho. The oldest and the lowest city in the world. 10,000 tahun. Jadi bertepatan dengan ulama sirah yang menyatakan Adam ni lebih kurang 10,000 tahun dulu. 10,000 tahun dululah lebih kurang Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Itu pandangan beberapa ulama sirah, ahli sejarah dan berkaitan dengannya. Tapi tuan-tuan sekalian, okey, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi rezeki bukan saja belajar tapi juga menziarahi tempat-tempat sejarah-sejarah ini. Okey. Tuan-tuan sekalian, baru-baru ni saya baru balik daripada Iraq. Jadi kalau saya ziarah tu, saya jumpa orang-orang alim, imam ke para ustaz. Saya suka berbual. Selain daripada patah-patah ilmu agama, saya akan cerita. Iraq ni antara yang maknanya mempunyai sejarah yang lama, kerajaan Mesopotamia. Tapi Mesopotamia ni kurang lebih 3,000 ke 5,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi, maknanya baru. Adam tu 10,000 tahun, Jericho tu 10,000 tahun sebelum Masihi. Mereka bertanya kepada saya. Saya nak tanya dia, dia tanya saya balik. Dia kata, dekat tanah kami ni ada bangunan-bangunan lama, tapi jasad tak ada. Dekat tempat kamu bangunan tak ada, jasad ada. Kita ada temui Perakmen 10 ke 11,000 tahun, maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi.
Baru-baru ini ditemui satu jasad di Gua Musang, kurang lebih dalam 14.000 tahun, maknanya 12.000 tahun sebelum Masihi. Dia kata kami bangunan ada, jasad tak ada. Gali tak jumpa jasad. Tempat kamu bangunan tak ada, jasad ada. Tuan-tuan sekalian, kita pun masih lagi tertanya-tanya semenanjung tanah Melayu antara jasad-jasad awal manusia didapati di sini. Kan? Ini bukan sebab kita orang Malaysia kita pun bedek buat cerita kan? Kita boleh kata kita lah orang paling lama. Tak, tuan-tuan sekalian, kajian ekologi, kajian kan? Dan dia orang pun tanya juga, kami banyak bangunan lama zaman Mesopotamia. Ada zagurat ni atau zakurah dalam bahasa Arab, tempat penyembahan. Orang dulu dah lama. Ada, jasad tak ada. Tempat kamu bangunan tak ada, jasad ada. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Boleh tak siapa-siapa boleh tolong bagi jawapan malam ni? Ni sama-sama kita bincang, ataupun boleh jadikan bahan berfikir tuan-tuan sekalian. Tak semua yang berada di hadapan ni tahu. Mungkin tuan-tuan ada kajian dan boleh teruskan kajian tuan-tuan sekalian, kita kongsi nanti. Kenapa benda itu berlaku? Kenapa benda itu berlaku tuan-tuan sekalian? Muslimin dan muslimat tuan-tuan sekalian. Okey. Kita masih di dalam bab pertama tau. Mana tentang manusia ni. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi itu manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mana Adam, dan satu tanda tanya yang belum terkupas lagi, bagaimana orang-orang satu zaman, lebih kurang zaman Nabi Adam lah, ataupun mungkin bawah-bawah sikit boleh berada di kawasan kita, bangunan tak ada. Belah sana Jericho, boleh tengok bangunan runtuhan bandar Jericho 10,000 tahun, orang tak ada. Itu bab pertama tuan-tuan sekalian. Okey. Kita pergi pada bab yang kedua. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Bab yang kedua ni kita nak tengok mengenai bangsa-bangsa. Tadi manusia secara keseluruhan. Ini kita nak tengok bab kedua mengenai bangsa ni. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Surah Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyebut, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah untuk kamu saling mengenal. Jadi mula-mula Nabi Adam diturunkan kategori lelaki perempuan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ada lelaki, ada perempuan. Tak wujud lagi bangsa-bangsa. Barulah kemudian Allah ceritakan wa ja'alnakum. Round kedua, kami jadikan kamu, kami ciptakan kamu lelaki perempuan, kemudian kami jadikan kamu ada bangsa-bangsa dan ada kabilah-kabilah. Allah sebut tujuannya apa? Li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. Okey. Macam mana bangsa ni dinamakan? Bangsa ni dinamakan dengan cara apa? Ada beberapa cara. Yang pertamanya daripada keturunan. Daripada keturunan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya pernah menyebut kita semua ni adalah bangsa Adam. Kullukum Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam. Kita ni bangsa apa? Kita bangsa anak Adam. Itu nak bezakan kita daripada bangsa jin. Jin dia ada bangsa dia, dan makhluk-makhluk lain yang kita tak kenal. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan banyak alam. Alamin ni plural, banyak alam. Bukan saja alam manusia, alam binatang, alam haiwan, alam jin, dan alam-alam yang kita tak tahu lagi. Jadi kita ni salah satu bangsa saja. Umumnya bangsa Adam, bangsa manusia, bangsa insan. So kita ada satu bangsa. Kemudian jadi maknanya kemudian barulah dijadikan kamu itu berbangsa, berkabilah-kabilah. Jadi ada yang dinamakan dengan nama keturunan. Contoh,
Bani Israel. Bani Israel tu daripada mana datangnya Bani Israel? Bukan dia yang sebut kami Bani Israel, bukan. Orang namakan dia. Macam kita lah, kita kan diberi nama oleh orang lain. Kita lahir, bapa kita bagi nama. Okey, nama anak ni adalah Abdullah, ya, Abdul Rahman, Siti Fatimah dan sebagainya. Barulah kemudian dah besar, orang gelar macam-macam lah. Mat mana? Mat Kerinting tu lah. Ada satu nama lagi, Mat Kerinting, gitu kan. Mat mana? Mat Cincin tu lah. Ada satu lagi nama lagi. Okey, di mananya orang bagi nama kat kita. Bani Israel diberi nama sebagai Bani Israel kerana dia keturunan Nabi Israel. Nabi Israel ni Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama lain dia adalah Israel, tentera Allah. Ingat tak saya sebut? Il ni Allah. Isra tu tentera. Kan? Jadi Nabi Yakub ni orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nama lain dia adalah Israel. Anak-anak Nabi Yakub diberi nama anak-anak Israel. Anak-anak beranak jadi cucu-cucu, jadilah Bani Israel. Jadi bagaimana bangsa tu diberi nama? Antaranya sebab keturunan. Contoh Bani Israel, kan? Ada bangsa-bangsa ni diberi nama kerana dia punya tabiat. Contoh macam orang Arab. Orang Arab daripada keturunan Nabi Ismail. Tapi kenapa tak bagi nama Bani Ismail? Sebab orang Arab ni daripada dulu lagi dia suka mengembara, berpindah-pindah tu dalam bahasa lama disebut Araba ni berpindah-pindah. Sampai Quran pun sebut benda tu kan. Allah kata apa? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kan? Maknanya apa? Kebiasaan bagi orang-orang Quraisy, mereka itu berdagang pada musim panas. Musim panas mereka pergi ke Syam, dan pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya dia suka mengembara. Kenapa tak disebut Bani Ismail? Kenapa orang Arab tu maknanya Araba, suka berpindah-pindah. Dia kan orang Badui kan terkenal begitu. Pindah. Ada bangsa yang diberi nama kerana nama tempat. Awak orang mana Orang Johor. Kan, bangsa Johor. Kan? Sebab negeri Johor. Orang mana? Orang Kelantan. Sebab negeri Kelantan. Lebih spesifik lagi, orang mana? Orang Gomusang. Mana? Daripada Gomusang. Kan? Kalau kita tanya orang daripada mana-mana tu, saya orang Aceh contohnya kan. Daripada Aceh, nama tempat. Kan? Jadi itu bagaimana bangsa-bangsa mendapat nama dia. Okey? Spesifik kepada bangsa Melayu, mana Melayu dapat nama dia? Ada perbahasan-perbahasan. Di antara yang masyhur, kerana kita hidup di banjaran gunung-gunung Himalaya. Kan? Itu jadi daripada Melayu. Kan? Tuan-tuan tambahkan study nanti, ada beberapa pandangan lah. Antara yang masyhur adalah daripada banjaran tinggi Himalaya tu, jadi pada Malaya jadilah orang Melayu. Orang yang panggil kita tau. Bukan kita cakap saya orang Melayu ya. Orang panggil kita. Akhirnya jadi satu bangsa itu. Kemudian nama gugusan ini pula ditulis sejak dulu-dulu lagi sebagai gugusan orang Melayu. Nusantara ni tuan-tuan sekalian, Nusantara ni dia ada dua tanah. Nusantara dua tanah. Tanah Melayu dan tanah Jawa. Okey. Tanah Melayu ni mana? Tanah Melayu ni sebenarnya besar. Tanah Melayu ni besar dari tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera tu semua tanah Melayu. Palembang, Siak, Aceh, itu semua gugusan Melayu. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Campak dan kepulauan-kepulauan Melayu. Orang putih tulis sebagai Malay Archipelago. Malay Archipelago ni gugusan Melayu. Jadi dulu Mak Saleh datang kepada kita nak pergi mana sampai dia tulis apa itu Malay Archipelago. Dan dia ada Jawa Archipelago. Jawa Archipelago ni mana tanah Jawa. Tanah Jawa ni bermula daripada
daripada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Jawa. Dan ada Jawa Archipelago dan Malay Archipelago. Maknanya tanah Jawa, tanah Melayu. Kan? Dan walaupun ada bangsa-bangsa, suku-suku, ini Allah sebut syu'uban wa qabaila ni. Ada suku Minang, ada suku Aceh, ada suku Rawa, ada suku, itu suku-suku. Tapi umumnya syu'uban dia adalah bangsa Melayu. Kan? Ini maknanya bangsa Melayu. Nusantara ni maknanya ada dua tanah. Okey. Kemudian kurun ke 13 masuk ke 14, tuan-tuan sekalian, ada antara tanah Melayu dengan tanah Jawa ni, orang Melayu dapat Islam dulu. Orang Melayu dapat Islam dulu. Orang Melayu dapat Islam dulu. Kalau ikut kerajaan lama-lama Melayu dapat Islam daripada zaman Abbasiyah lagi. Kan? Kerajaan Pasai, kerajaan orang lama dulu. Jadi barulah orang Jawa. Orang Jawa ni ketika tombangnya kerajaan Majapahit diganti dengan kerajaan Demak. Kerajaan Majapahit tombang digantikan kerajaan Demak. Okey. Jadi ketika kerajaan Majapahit kurun ke 13, kurun ke 14, kerajaan Majapahit menulis satu buku, satu catatan, nama catatan tu Nagara Kartagama. Tulis tuan-tuan sekalian, nanti tambahkan bacaan lagi. Nagara Kartagama. Nagara Kartagama ni menulis mengenai hubungan tanah Jawa dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Sebab tu kita tahu kerajaan Melayu Siak, kerajaan Melayu mana-manalah, kerajaan-kerajaan Melayu yang lama-lama dulu, Pahlawan lah, apalah, kerajaan Pahang lah, apa semua. Waktu tu kerajaan Melayu dah banyak establish. Jadi kerajaan Majapahit tulis Negara Kartagama, ini hubungan kami dengan negara-negara Melayu. Negara Melayu maksudnya ada tanah Melayu. Mana kurun ke 13 dah ditulis dah. Dan orang Mak Saleh pun tulis Malay Archipelago dan juga ke Java Archipelago. Dan semua ni dibagi gugusan. Gugusan tanah Melayu, ada dua tanah ni. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi maknanya orang Melayu ni dapat nama tu daripada mana? Orang Melayu dapat nama daripada banyak bahasa, antaranya adalah sebab kita duduk di tanah-tanah tinggi, banjaran Himalaya. Di situlah maknanya terbit nama Melayu, yang orang daripada Eropah pun sebut Melayu. Orang-orang daripada Arab pun sebut Melayu. Ada yang dipanggil sebagai Bani Jawi. Jawi itu kalau nak ikut daripada sudut tata bahasa daripada Jawa lah. Tapi maknanya gugusan Nusantara lah kita panggil tu. Jadi maknanya itulah. Jadi kalau nak kata kita ni orang baru datang kemudian apa semua, kita kena belajar betul-betul sejarah dan kita akan nampak benda tu. Daripada mana dia datang. Maknanya yang dikatakan orang Melayu ni. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Habis bab yang kedua. Kita nak cerita 5 bab je ni. Kemudian bab yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Bab yang ketiga. Okey. Bab yang ketiga iaitu mengenai semenanjung tanah Melayu ni, tuan-tuan sekalian. Okey. Dulu kita ni di semenanjung tanah Melayu ni, kita telah biasa dengan besi. Dengan besi, tuan-tuan sekalian, semenanjung tanah Melayu ni. Jadi kalau ikut beberapa kajian mengenai relau ni satu, nak senang faham, macam dapur lah. Ni bahasa nak mudah faham lah. Dapur membuat besi, nak senang faham. Relau yang berada di Kedah tu, dipanggil relau Sungai Batu tu, umurnya 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Jadi kita ni dah biasa dengan besi-besi, tuan-tuan sekalian. Besi-besi ni kita dah biasa. Dan tuan-tuan sekalian, Nabi Daud alaihissalam, orang yang Allah sebut dia mempunyai kelebihan melembutkan besi. Nabi Daud ni tarikhnya bila? Kurang lebih 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi itu perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi, Bronze Age ke Iron Age.
Jadi besi baru ditemui ketika itu, lebih kurang 3000 tahun dulu ataupun 1000 tahun sebelum Masihi ya. Jadi mana besi-besi baru ditemui. Sebab itu Allah bagi mukjizat Nabi Daud, dia boleh melenturkan besi, dia boleh buat baju besi, dia boleh buat senjata-senjata dan sebagainya. Nabi Daud alaihissalam. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, dan kisah Nabi Daud berlawan dengan satu orang raja yang gairah mencari besi. Nama raja ini adalah Jalut. Dalam hadis dalam Quran Allah sebut mengenai kisah bagaimana ada satu orang raja, dia dah tawan banyak tempat untuk mencari besi dan dia nak serang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu gunung tau. Gunung ni banyak besi, gunung terkenal banyak besi. Baitul Maqdis ni lebih kurang 800 meter daripada paras laut. Dia memang gunung. Jadi oleh kerana raja ni ganas, jadi orang semua takut. Jadi orang minta kepada Nabi-Nabi Bani Israel berdoa supaya datangkan satu orang pemimpin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu orang bernama Talut. Talut. Jadi Talut ni mula-mula orang tak percaya sebab Talut ni adalah petani je. Orang tak percaya, ya ke Talut ni banyak lagi bangsawan. Tapi sebagai bukti mukjizat dia, Allah datangkan satu peti bernama tabut. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Tabut. Dalam tabut ni ada barang-barang peninggalan nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, Nabi Harun kan? Itu sebagai tanda bukti dia betul. Okey. Maka berlakulah peperangan antara Talut dengan Jalut. Ketika berhadapan tu, Talut dah agak cedera, yang bersama dengan dia satu orang budak belasan tahun. Nama budak ni Daud. Maka Nabi Daud yang boleh akhirnya dapat membunuh Jalut. Itu kalau versi orang putih, kisah ini dipanggil David and Goliath. David and Goliath, Nabi Daud dan Jalut. Kalau versi orang putih, lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Tuan-tuan, 1000 tahun sebelum Masihi, Nabi Daud boleh melembutkan besi dengan tangan dia, dengan mukjizat tangan dia, tuan-tuan sekalian. Relau Sungai Batu 800 tahun sebelum Masihi. Beza 200 tahun dengan Nabi Daud. Relau 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Dan tuan-tuan sekalian, orang yang dapat ilmu melembutkan besi dengan tangan, orang Arab tak ada, Bani Israel tak ada. Tapi di tanah Melayu ada satu kemahiran orang dulu membuat keris dengan picit. Dan benda ini bukan dongeng, didokumentasikan oleh orang putih dan orientalis. Kenapa orang Melayu kita dapat? Orang Arab tak ada pun jumpa pedang picit. Bani Israel tak ada pun jumpa pedang picit ke apa. Orang Melayu ada keris picit, tuan-tuan sekalian. Itu nanti minta tanya, panjangkan kajian kita kepada tukang-tukang keris lah. So buat kuliah pula di sini keris picit macam mana kan. Tuan-tuan sekalian, Zulkarnain banyak pendapat. Ada yang kata Zulkarnain Cyrus the Great. Cyrus the Great ni 500 tahun sebelum Masihi. Kalau Zulkarnain 500 tahun sebelum Masihi, ketika dia nak kurung Ya'jud dan Ma'jud, dia kata atini zubaral hadid, berikan kami kepingan-kepingan besi. Kepingan besi daripada mana, tuan-tuan sekalian? Saya tak nak obses kata kepingan besi daripada Sungai Batu Kedah, kan? Sebab tak ada catatan dia. Nanti orang gelak kita, apa merepek Ustaz Muhammad dekat masjid ni kan. Tapi buktikan relau yang besar selain dari Sungai Batu dalam 500 tahun sebelum Masihi. Buktikan je itu je. Saya tak cakap, saya tak nak obses kata daripada Kedah lah kan, tak. Tapi buktikan relau ni adalah dekat Perancis dalam 1314, dekat Jepun adalah 1314. Kita dekat 3000 relau ketika atini zubaral hadid. Saya serahkan kajian ini pada tuan-tuan sekalian. Kaji, nanti kita bincang seterusnya. Banyak benda nak kaji mengenai ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, okey, maknanya besi belah kita lah. Lalu masa zaman Nabi Isa 1 Masihi kan. Kurun kedua, satu orang mathematician atau ahli matematik dan ahli falsafah daripada Greek namanya Ptolemy. Ptolemy menulis mengenai
mengenai semenanjung tanah Melayu, dan dia namakan kita sebagai Aurora Kersani. Aurora Kersani ataupun aurora tu emas. Kalau tuan-tuan belajar fizik, simbol bagi emas tu AU. AU itu aurora. Aurora Kersani. Kan? Kurun kedua, dia panggil semenanjung tanah Melayu sebagai Golden Kersani, semenanjung emas. Dia tulis, dia buat peta lagi. Nanti tuan-tuan boleh panjangkan kajian. Tengok Ptolemy kurun kedua. Kurun ke-15 orang Eropah datang. Apa tujuan Portugis datang ke tanah Melayu kita? Tanya anak kita, tingkatan 3 pun boleh jawab. 3G kan? Gold, emas yang penting dia. Glory dan gospel. Dan dia curi habis emas-emas, diangkut daripada tanah Melayu kita ni, bawa balik ke sana. Dan kita memang banyak besi-besi yang rare, besi-besi plek, tuan-tuan sekalian. Memang banyak kan? Baru-baru ni kita dengar besi plek ni pasal isu kat Kedah je, pasal apa nama yang apa tu, REE REE itu besi-besi yang plek. Tapi sebenarnya sebelum kat Kedah tu pun, kat Kelantan pun banyak REE, besi-besi yang rare. Rare ni maknanya unsur nadir bumi. Tuan-tuan, saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlibat dengan UTM mengkaji bilah-bilah keris. Bilah-bilah keris Bilah-bilah keris orang Melayu kita ni, tuan-tuan sekalian, paling kurang 5 jenis besi. Kan? Sebab orang Melayu kita buat keris ni, dia tak gunakan besi tuang. Leburkan besi tuang tak. Kita dapat seketul, tempur terus keris. Lepas tu besi keris orang Melayu warna dia hitam-hitam. Dia tak warna kilat. Tak macam besi pedang Cina ke, pedang India ke, pedang Jepun ke, pedang Arab ke, besi kilat kan. Sebab dia besi tuang. Kita memang tempur terus. Dapat besi tempur terus. Besi siapa yang ada simpan atuk dia ke, nenek dia ke, moyang dia ke, cuba tengok, cuba perhati. Kan? Besi kita gelap-gelap. Ada kelabu-kelabu, ada yang ala-ala kebiru, ada ala-ala kehijau pun ada tau. Cuba perhati. Kan? Tapi kena bersihkan karat dia dululah. Karat baru nampak. Ush, besi-besi tu. Dan ada yang besi ada emas pun ada. Saya ada satu jumpa besi platinum. Dekat saya ada satu sundang. Sundang itu komposisi besi dia sebiji macam dagger Fir'aun Tutankhamun. Dagger Fir'aun Tutankhamun tu dia ada ferrum, mangan dan kobat. Benda komposisi yang sama dengan dagger Fir'aun. Kan? Saya tak nak obses kata Fir'aun ambil besi di sini. Kan? Mungkin jumpalah dekat Mesir sana tu. Wallahualam. Tapi sama komposisi dia. Kan? Tuan-tuan sekalian. Aurora Kersani. Kita ni dipanggil besi-besi yang plek. Sebab tu hari ni banyak, kalau ada satu besi yang agak aneh lah, plek. Kalau tuan-tuan biasa dengar perbahasan-perbahasan ni, dipanggil besi Kursani. Ada banyak saya tengok kajian-kajian, perbahasan-perbahasan kata besi Kursani itu daripada Parsi, sebab sempena nama Khurasan. Tapi saya biasa pergi ke Parsi. Dekat Parsi pun tak ada besi Kursani. Kan? Jadi orang agak-agak logik-logik, oh Kursani kot, Khurasan ke. Saya lebih percaya besi Kursani itu besi tanah Melayu kita. Sebab perkataan Kersani itu pernah disebut oleh Ptolemy kurun kedua. Bahasa itu pernah disebut oleh Ptolemy kurun kedua. Besi Kursani. Allah pening lah, Kursani lah pula. Aduh, pening pala kan. Saya bagi hari ni tuan-tuan salin je term yang saya cerita untuk kita kenal kita punya, maknanya apa yang ada kat kita ni lah. Kan? Jadi tuan-tuan ditambahkan bacaan lagi. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Habis bab yang ketiga. Kan? Bab yang keempat. Okey. Bab yang keempat. Okey. Bab yang keempat, apa kata Nabi SAW mengenai bangsa-bangsa timur? Okey, kita ni sebahagian daripada bangsa timur. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi SAW lahir tahun berapa? Kalau Masihi dia. Siapa boleh jawab? Tahun gajah. Ya, tahun gajah. Kita biasa tahu tahun gajah. Tapi sudut Masihi dia berapa? 570 570. Nabi lahir 570 Masihi. 570 Masihi. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah 622 Masihi. Okey.
Ketika berada di Madinah, Nabi SAW ada menceritakan mengenai hadis-hadis akhir zaman. Di antaranya, akhir zaman besok, antara tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. Apa dia? Turunnya ataupun bangkitnya Imam Mahdi, the last commander of Islam, Imam Mahdi. Kemudian akan turun Dajjal. Step keduanya Dajjal turun. Jadi Imam Mahdi dan orang Islam tak mampu nak lawan Dajjal, maka yang ketiganya turun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni diangkat ke langit. Ada kata 27 masih pendapat, ada yang kata 33 masih, dan berbagai-bagai pendapat lagi lah. Dia angkat ke langit. Nanti akan turun, dan Nabi Isa akan bunuh Dajjal dekat satu tempat bernama pintu gerbang Kota Lud. Kota Lud ni 15 km daripada Tel Aviv. Pintu gerbang Kota Lud, 15 km daripada Tel Aviv. Jadi tuan-tuan sekalian, menyebut mengenai Imam Mahdi. Imam Mahdi ni orang yang tidak mengaku di Imam Mahdi. Sebab tugas Imam Mahdi itu berat. Dia kena berperang dengan kerajaan-kerajaan Islam supaya tunduk kembali kepada apa yang Allah ajarkan. Dah satukan negara-negara Islam, barulah dia akan perang negara-negara bukan Islam untuk tunduk kepada negara Islam. Tugas berat tau. Dia bukan satu jawatan yang macam cool man, Imam Mahdi man. Bukan, tak silap dia. Sebab tu siapa mengaku Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi pun dia tak ada keyakinan di Imam Mahdi. Allah bagi dia rasa confident dalam satu malam. Untuk meneruskan, kita sambung selepas azan. Okay, baik. Bismillah. 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 Okey. So kita sedang cerita mengenai tanah bangsa Melayu dalam 5 bab ya. Saya ulang balik, bab pertama kita cerita mengenai umum mengenai manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai insan, sebaik-baik kejadian. Yang bab yang kedua kita cerita mengenai mana lahirnya bangsa-bangsa, terutamanya bangsa Melayu kita dah cerita, right? Dan daripada mana dapat antara pandangan para pengkaji nama Melayu itu. Yang ketiganya kita cerita mengenai tanah, terutamanya semenanjung ni ada apa. Kita ada besi-besi yang nadir, yang pelik-pelik, kan? Kita ada menemui rangka-rangka ataupun jasad manusia yang lama, tuan-tuan, 10,000 tahun dulu, 12,000 tahun dulu. Bangunan tak ada, orang ada. Dekat tanah Arab, dekat belah-belah Mesopotamia, bangunan ada, orang tak ada. Jasad Fir'aun apa semua tu baru, itu 4,000 tahun je. Maknanya 4,000 tahun, 2,000 tahun sebelum Masih, 5,000 tahun sebelum Masih. Yang satu lebih kurang zaman Nabi Adam ni, belah kita ada, belah sana tak ada, tuan-tuan. Okey. Kemudian yang keempat, kita sedang bicara mengenai akhir zaman. Okey, hadis akhir zaman. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum maknanya lahirnya ataupun diisytiharkan Imam Mahdi, dia ada Nabi sebut sebagai pemegang panji-panji Mahdi. Antara pemegang panji Mahdi ini adalah orang-orang daripada timur. Dia panggil panji-panji hitam daripada timur. Oleh kerana hadis itu disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Timur Madinah mana, tuan-tuan sekalian? Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Wallahu a'lam. Sebab itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Sebab anak-anak timur ini yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Tuan-tuan, para sahabat belayar daripada tanah Arab pergi ke tanah-tanah timur. Ditemui satu makam Abi Waqqas dekat Guangzhou, China sana. Di depan makam itu tertulis perkataan, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti, tuan-tuan sekalian, Islam tersebar di bumi China. Jadi mereka mengislamkan bangsa-bangsa timur ni. Sebab apa?
daripada anak-anak timur inilah yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi, orang Nasrani, dia baca hadis. Dia baca hadis dan dia faham benda itu. Ketika mereka kalah dalam peperangan salib pada 1187 Masihi, mereka bentuk satu grup dipanggil grup Orientalis. Orientalis ni orang-orang yang mempelajari mengenai bangsa-bangsa timur, dan fikir macam mana nak melemahkan mereka daripada dalam. Saya, tuan-tuan sekalian, pertama sekali saya dengar perkataan Orientalis ni daripada tok guru saya. Saya ni memulakan saya punya pembelajaran ni dengan pondok, tuan-tuan sekalian. Saya ni batch pertama UPSR. Boleh agaklah umur saya berapa, mungkin ada yang satu umur dengan saya kat sini. Batch pertama UPSR. UPSR pun dah dihapuskan lah sekarang, kan? Batch pertama UPSR. Jadi keputusan tu baguslah sikit. Dapat panggilan beberapa asrama penuh. Asal penuh, sekolah sains tu lah, sekolah sains inilah. Tapi arwah ayah saya, dia tak hantar ke asrama penuh, dia hantar asrama penuh sungguh, tuan-tuan sekalian. Asrama penuh sungguh ni mana? Pondok ni asrama penuh sungguh, kan? Nak tidur pun tak muat. Oh, nyaya, tuan-tuan sekalian. Saya tak boleh terima, mula-mula saya tak boleh terima. Saya lari balik, tuan-tuan sekalian. Lari balik. Arwah ayah saya, dia tak marah, dia tak apa, dia senyum je. Saya lari balik pagi, petang dia hantar balik. Petang saya lari, esok pagi dia hantar balik. Dia tak marah, tak apa. Sampai saya tanya abah, kenapa hantar saya dekat sekolah macam ini? Dia kata, abah dah istikharahkan. Itu saya jadi diam. Itu saya jadi diam. Abah dah istikharahkan. Hari ni, tuan-tuan sekalian, saya ada sekolah agama, sekolah tahfiz saya sendiri. Saya tengok anak-anak murid saya yang lari, bapak dia hantar balik, saya kata, sebiji macam aku dulu. Saya faham kenapa dia lari, sebab saya pernah lari dulu di sekolah. Jadi saya ni bermula dengan belajar pondok, tuan-tuan. 15 tahun arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan. 15 tahun dulu bukan ada telefon lah, WhatsApp lah, video call tak. Ini ke tahun 80-an, tuan-tuan boleh bayang. Saya demam, tak boleh bangun, hantar surat ke arwah ayah saya. Abah doakanlah ya, amin, demam ni kan. Doakanlah. Surat sampai 2 minggu, arwah ayah saya balas, sampai balik 2 minggu, sebulan. Sampai surat saya dah main bola, dah sihat dah. Abah doakan semoga cepat sembuh ya. dah main bola. Tak silap. Dulu punya cerita. Okey. Jadi dulu tok guru saya ni ngajar kitab pakai semuta ni serban kan. Mata pun nampak tak nampak aja, kan? Mu kena ingat orang Kelantan mu kena ingat. Di luar sana tu ada satu grup Orientalis. Mu kena jaga Islam ni molek kan? Jaga Islam ni molek. Jagalah daripada Orientalis ni. Saya pun Orientalis apa tu? Kan? Orientalis budak kecil kita. Kecil. Apa tu? Orientalis kan. Okey. Habis balik Pakistan, hafal Quran, hafal hadis, saya balik. Saya satu zaman lah dengan ustaz Bollywood Azlin Bollywood. dia senior sikit, tapi dia duduk tempat lain, saya duduk tempat lain, kan? Balik dari Pakistan, arwah saya kata apa? Okey, abah dah bagi engkau asas yang cukup, bermulalah perjalanan akademik engkau. Baru dia masukkan saya Mahat Muhammadi dekat Kelantan, ambil SPM. Kemudian keputusan saya, first degree saya Universiti Malaya, Syariah dan Undang-Undang. Second degree waktu tahun 2000 tu Azhar tengah banyak bagi twinning program. Jadi saya dah ada degree, saya kata nak masuk Azhar lah. Jadi saya masuk satu college di Penang, boleh masuk Azhar tahun akhir, tuan-tuan sekalian. Kan? Waktu kat Azhar tu saya satu bilik dengan saya tu Ustaz Hafiz Mansur, siapa saya dengar, siapa saya kenal. Ada juga Radio Kaikim, Ustaz Rushdi Al-Jauhari. Itu semua satu bilik tu dengan saya waktu tu. Ustaz Halim Hafiz, dekat TV ada kan. Itu satu best kali waktu dekat Datuk kat Mesir tu. Jadi waktu saya belajar kat UM tu, saya selalu tertanya-tanya, aku belajar kat UM tak ada dengar cerita pasal Orientalisnya. Mana tok guru ni dapat cerita ni? Mana tok guru dapat cerita ni? Tuan-tuan sekalian, tahun 2009
saya dijemput menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya pernah ngajar di Rusia, saya pernah duduk di Moskow. Saya ngajar di Moscow State University di Rusia. Orang Rusia orang yang mengharamkan agama. Jadi dia at least barat tu ada agama lah, at least lah. Jadi etika tu masih ada lagi. Sana pelik tuan-tuan sekalian. Pada saya lah, mungkin pada dia orang tak pelik. Kalau kita tanya kan, aku nak ke sini, macam mana nak pergi sini ya? Aku sesat ni. Dia tengok kita, dia kata apa? Tahu tak jalan ke sini? Kata, aku tahu. Tapi buat apa aku nak beritahu kau? Ke Moskow tuan sekalian Tuan-tuan yang jalan kat Rusia mungkin jalan dengan travel agent. Duduk betul-betul bui. Pada ulang tahun kelahiran Hitler, foreigner tak diberi keluar. Sebab banyak orang yang berpegang dengan fahaman Hitler. Hitler kan German for German, jadi dia macam Russia for Russian. Jadi kalau orang luar nampak ni boleh jadi mudarat, mungkin kena tikam, kena apa semua. Jadi hari ni hari ni semua tak boleh keluar daripada asrama. Masuk quarters pensyarah pun tak boleh. Sebab saya kata kenapa? Hari jadi Hitler. Jadi doktrin tu, ada setengah orang berpegang doktrin tu. Jadi tuan-tuan sekalian dekat sana saya jumpa grup orientalis. Dan saya rapat dengan orientalis daripada tanah Melayu dan Parsi. Sebab dia di sebelah-sebelah tuan-tuan sekalian. Orang yang tak pernah datang ke Malaysia, ke Indonesia, fasih cakap Melayu. Dia belajar Quran, dia belajar bahasa Jawi. Dia baca Jawi. Quran ni bunyi dengan baris. Jawi ni bunyi dengan huruf. Bunyi dengan huruf, beza tau. Okey. Jadi kalau kita tengok Quran bisirin tu dengan rahsia. Ba sim ra, bisirin. Kan dengan baris kita boleh baca. Tapi kalau ba sim ra dalam bahasa Jawi bunyinya apa? Besar. Lain. Jadi belum tentu orang boleh baca Quran, orang boleh baca Jawi sebab dia punya kaedah baca tu lain. Kita dengan huruf. Jadi maknanya dia belajar Jawi dan belajar betul-betul macam kita lah. Sampai ada yang tukar nama jadi nama orang Melayu pun ada. Nama saya Roma, nama Melayu saya Ibrahim. Kau tukar. Di ketika orang Melayu tukar jadi nama Mak Salehan, dia tukar jadi nama Melayu tuan-tuan sekalian. Dan ada yang sampai memang sangat kagum dengan bangsa Melayu, masuk Islam pun ada. Sebab hebatnya macam dia tahu belajar kan, sampai jadi Islam pun ada. Jadi tuan-tuan sekalian, saya duduk kat sana, saya kata, ya Allah, betul tu guru kita sebut iaitu mengenai orientalis ni wujud sungguh tuan-tuan sekalian. Jadi apa grup orientalis itu buat? Dia belajar pasal bangsa-bangsa timur, macam mana kelemahan-kelemahan bangsa-bangsa timur, kelebihan macam mana, kelemahan macam mana, dan macam mana nak masuk daripada dalam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketika Melaka Tombang 1511, diangkut 2 buah kapal buku-buku Melayu kita ni. Dan dia kata buku Melayu itu tenggelam di tengah jalan. Satu buah kapal Flow Dilema tu angkut buku-buku Melayu. Dan kita antara bangsa yang tak tahu sejarah bangsa kita. Orientalis tulis untuk kita percaya. Tapi nasib baiklah sekarang ni akhir-akhir ni banyak social media, orang buat kajian dekat Leiden University, dekat British University, jumpa manuskrip orang dah boleh kongsikan. Saya sendiri menemui undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi. Kita tengok Mak Saleh kata apa? Orang Melayu ini lekeh, tak ada undang-undang bertulis. Undang-undang dia undang-undang adat, daripada mulut ke mulut. Saya jumpa undang-undang bertulis kita, bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi. Kita ada tulisan kita sendiri sebelum tulisan Jawi tau. Tulisan Rencong, tulisan Aksara, macam tulisan Thailand tu, tapi bunyi Melayu. Siapa yang mencuri didenda 2 tahil emas. Dari undang-undang tu dekat 100 muka surat lebih. Saya dikongsikan. Tuan-tuan type lah Google ke YouTube Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya dikongsi waktu tu. Tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar dia. Ada orang komen kata, ini tulisan India, Sanskrit dan sebagainya. Diorang tak tahu. Saya yang kesana. Malah ada video pun saya interview doktor-doktor tu, profesor tu, mengenai manuskrip tu. Kalau sebuah bangsa dah ada undang-undang bertulis dia, bangsa tu maju dah tuan-tuan sekalian. Maju dah. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi ziarah Museum Al-Quran Naratiwat.
Tanah Melayu tu, selatan Thailand tu, Patani tu, itu tanah Melayu tu. Dekat situ ada 39,000 manuskrip orang Melayu. Diorang tengah digitalize kan. Maknanya 39,000. Termasuk ilmu hikmah orang Melayu kita. Antaranya adalah ilmu menyusun usus. Saya pergi sana, orang Melayu kita kalau berperang, terburai perut terburai, hukum akal meninggal, tuan-tuan sekalian. Orang Melayu kita tahu cara susun usus. Susun dulu usus, baru tutup balik. Manuskrip tu ada. Bukan dongeng, tuan-tuan sekalian. Saya ada rakaman ni, belum kongsikan lagi dekat YouTube. Tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Menyusun usus. Ilmu patah ni tak saya cerita lah. Ilmu urut ni tak saya cerita lah. Itu semua memang ilmu asal tanah Melayu kita. Patah tulang macam boleh sambung balik dan sebagainya. Ilmu hikmah orang Melayu kita termasuk di situ. Jadi tuan-tuan sekalian, catatan-catatan tu semua ada. Tapi mana pergi tuan-tuan sekalian, nasib baiklah ada sikit dekat Patani, dekat mana dia orang kumpul, universiti-universiti kumpul, dapat kita tengok. Dan juga dekat universiti yang masih nak kongsikan, dapat kita tengok. Kalau sebuah bangsa dah ada manuskrip-manuskrip macam itu, ya Allah, tuan-tuan sekalian, bangsa tu maju dah. Tapi kenapa dicuri, orientalis tulis untuk kita lemah semangat? Dia tulis kemudian dia kata orang Melayu ni tak pandai berniaga lah, pemalas lah, untuk kita percaya benda tu, tuan-tuan sekalian. Saya kalau duduk satu forum, forum ni dia ada etika dia. Dia ada dia punya adab, etika ni adab lah. Saya dikursuskan betul-betul. Ceramah lain, pidato lain, syarahan lain, forum lain, debat lain. Dia ada seni-seni dia. Forum ni tuan-tuan sekalian, dia punya adab dia, kalau kita tak setuju pun kita tak boleh cakap, oh maaf saya tak setuju, itu debat atau diskusi. Forum ni kalau kita tak setuju pun kita diam. Saya kalau duduk satu forum, saya akan begitulah etika dia, kecuali satu benda. Kalau orang cakap Melayu pemalas, saya cakap forum ke tak forum aku tak kira. Minta maaf, saya tak setuju. Saya kata Allah izinkan saya jalan banyak tempat lah, boleh katakan hampir satu dunia kan, banyak tempat kan. Orang malas bukan orang Melayu. Orang malas orang yang jatuh ke zon selesa. Saya biasa pergi Palestin, biasa tengok orang Israel. Dekat negeri Israel, Tel Aviv ada peminta sedekah. Apa? Ingat maju sangat ke? Kalau jatuh zon selesa, dia akan malas. Bukan Melayu itu, tapi attitude yang ada pada manusia itu. Kenapa nak highlight orang Melayu? Jadi kita bawa orang Melayu malas lah apa semua. Ada yang kata Melayu pengkhianat. Melayu dalam gen dia bukan pengkhianat, itu kemanusiaan. Yang ada gen pengkhianat adalah bangsa Arab. Quran sebut Al-Arab asyaddul kufra wan nifaq. Arab sangat kufur, sangat munafik kalau tidak beriman. Melayu tak sebut. Kemanusiaan. Orang Cina juga ada khianat, orang India juga ada khianat. Saya takkan setuju kalau orang cakap orang Melayu kita pengkhianat. Tak ada. Dalam gen kita tak ada pengkhianat. Itu attitude sikit dua, tak ada. Orang cakap Melayu dengki. Saya biasa bergaul dengan Mak Saleh, tuan-tuan sekalian. Saya dalam dunia diving dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa specialty adalah orang yang 10 yang boleh mengajar di dunia tau. Bukan apa nama dekat Kelang ni saja. Di dunia, tuan-tuan sekalian, ada beberapa specialty. Antaranya adalah chamber operator. Tuan-tuan boleh tengok, boleh check. Chamber operator yang boleh ngajar kurang 10 orang. Antaranya adalah anak Melayu kita dengan izin Allah SWT. Saya boleh ngajar. Saya ngajar UTK, polis, chamber operator. Tuan-tuan sekalian, orang Belgium nak naik jadi instruktur kena sekat. Orang British bermusuhan sesama sendiri dia. Perancis sama juga. Bukan orang Melayu. Kalau nak kata Melayu pengkhianat, bukan. Arab ya, sebab Arab Quran sebut. Tuan-tuan nak tahu tak apa yang ada dalam gen kita yang diiktiraf oleh ahli psikologi satu dunia? Orang Melayu kita ada gen berani. Kita satu-satunya bangsa di dunia yang ada satu gen dipanggil amok. Amok ni bukan mengamuk yang ibu-ibu kat baling pinggan kat laki ke apa semua, itu mengamuk. Itu bukan itu. Amok ni sampai satu stage hilang segala sifat takut. Orang Melayu ada. Tuan-tuan cek kat kamus, perkataan amok berasal daripada bahasa Melayu, dan itu ada gen orang Melayu. Tuan-tuan kena tahu benda tu tau. Kita satu stage kalau betul cara pendidikan dia, kita hilang sifat takut. Tuan-tuan sekalian, siapa yang selamatkan tentera US ketika dekat Mogadishu? Benda tu benda sejarah, tuan-tuan sekalian.
Walaupun 20 tahun US tak itab secara rasmi, tapi akhirnya mereka itab secara rasmi. Tentera dia pun penakut. Tentera kita pergi, tuan-tuan sekalian. Malbat kita tu. Tuan-tuan boleh tengok, sekarang ada dokumentari cerita dia mengenai Malbat tu. Orang Melayu kita pergi. Sampai satu stage, dia akan hilang sifat takut. Itu dalam gen kita orang Melayu. Kan? Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang Melayu ni kena pendidikan dia, kena cara dia boleh menjadi orang yang hilang sifat takut tu. Maknanya memang berani, tuan-tuan sekalian. Tapi orang-orang yang berani, dia kena sulam dengan adab. Dia kalau tak ada adab, dia jadi menzalimi pula. Kan? Satu lagi, orang kalau dia ada berani, dia kena ada pemimpin yang super berani. Kalau tak, dia akan bercakaran sama sendiri. Sebab semua sama-sama hebat. Kan? Sama-sama hebat. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya itu ada kajian kita. Saya bukan sebab kita orang Melayu, saya pun bereka-reka cerita kat masjid ni, biar kita pun si perasan berani kita ni. Bukan macam ini sejarah, tuan-tuan sekalian. Ini benda yang memang ada, yang memang kajian yang orang tak sorok dah, benda-benda itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi sebut mengenai akhir zaman yang menyemarakkan bangkit Islam daripada belah timur. Wallahu alam, tapi suka ke tak suka, kita sebahagian daripada bangsa timur. Kita sebahagian bangsa timur. Kan? Mungkin sebahagian Pakistan, India, China mungkin, tapi kita sebahagian anak timur. Sebab itu para sahabat mengislamkan jaluran timur ni, termasuk tempat kita. Tapi sama juga orientalis sorokkan. India ada kata dapat Islam awal sejak zaman Nabi, China dapat Islam zaman Nabi. Takkan tengah-tengah ni tiba-tiba lompong? Takkan tengah-tengah ni tiba-tiba kurun ke-12 baru dapat? Tak logik, tuan-tuan sekalian. Mereka cuba ubah sejarah ni biar kita pun rasa, alah, kita pun dapat Islam second hand, lambat. Kan ada pandangan kita dapat Islam daripada India, daripada China, supaya nak lemahkan jati diri orang Melayu. Kan? Dia kata kita tak dapat direct daripada orang Arab. Kalau kita dapat daripada India, kenapa kita tidak bermazhab Hanafi? Yang rata-rata orang India itu bermazhab Hanafi. Kan? Jadi tuan-tuan, dia nak lemahkan. Mustahil tengah-tengah ni tiba-tiba tak ada, dapat Islam lambat. India ada, China ada, tengah-tengah ni kosong. Tanah Melayu ni tiba-tiba kurun ke-13 kau baru dapat Islam. Mustahil, tuan-tuan sekalian. Ini laluan penting ni. Laluan dia panggil spice route, laluan rempah. Kan? Ini tanah kita, dan berdasarkan hadis Nabi SAW. Suka tak suka, tuan-tuan anak timur. Kita ni anak timur. Kan? Dalam diri kita ni ada satu benda yang maksudnya perlu kita congkil, kan, supaya kita develop ataupun kita bangunkan kita punya potensi, terutamanya untuk Islam di akhir zaman. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, habis bab keempat. Bab yang terakhir, bab kelima. Kan? Tuan-tuan sekalian, okey, bab kelima ni ada satu bab, tapi dia panjang, tuan-tuan sekalian. Jadi saya nak ubah sebagai penutup je lah ayat. Kalau tidak 1 jam lagi ni. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Bab yang terakhir, bab kelima. Okey, ini tuan-tuan kena hafal sikitlah. Tuan-tuan catat, yang catat dia boleh kongsikan, yang rakam boleh sama-sama kongsikan. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi membentuk 8 golongan yang membahu ummah. Ummah ni dijaga oleh 8 golongan. Saya baca cepat-cepat, tuan-tuan salinlah cepat-cepat. Okey? Ummah Islamiah didokong oleh 8 golongan. Yang pertama, ummah Islamiah didokong oleh kebijaksanaan para pemimpin. Okey? Kebijaksanaan para pemimpin. Sebab itu kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, orang yang awal masuk Islam tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Jarang jumpa hadis Sayyidina Abu Bakar, riwayat Omar, riwayat Osman, riwayat Sayyidina Ali. Jarang. Sebab apa? Nabi menggilap di golongan pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Ummah Islamiah yang didokong yang kedua adalah ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Betul, ada sahabat Nabi gilap dia menjadi ulama. Okay. Yang ketiga, ummah Islamiah didokong oleh peluh para amilin. Amilin ini pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam dan sebagainya. Peluh para amilin. Amilin ini pekerja. Yang keempat, ummah Islamiah didokong oleh darah para syuhada. Sebab tu ada orang-orang yang memang sahabat-sahabat dibentuk, orang yang berani, memang darah para syuhada.
Yang kelima, ummah Islamiah didokong oleh doa para solihin, orang-orang beribadah kat masjid, berdoa untuk kebaikan ummah. Kalau dalam zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah, dipanggil ahli sufah. Ahli sufah ni mana duduk belakang masjid tu, zikir je, sebab doa tu penting. Yang keenam, ummah Islamiah didokong oleh kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah, kehebatan para pendakwah. Oh tuan-tuan sekalian, tengok makam sahabat 2/3 meninggal dekat luar Jazirah Arab. Yang ketujuh, ummah Islamiah didokong oleh harta orang-orang kaya, harta para aghnia, orang-orang berniaga, infak, berniaga, zakat, berniaga, keluarkan untuk jalan Allah, dan sedekah dan sebagainya. Dan banyak juga sahabat yang kaya-kaya, Abdurrahman bin Auf contohnya. Dan yang ke-8, ummah Islamiah didokong oleh rahim wanita solehah. Wanita-wanita yang menjaga anak-anak bakal menjadi orang-orang hebat. Sebab ibu-ibu akak-akak yang banyak bersama anak-anak adalah ibu-ibu akak-akak. Tangan yang maknanya menghayun buayan boleh menggoncangkan dunia. Jadi rahim wanita solehah. Jadi ini Nabi maknanya bentuk 8 golongan. 8 golongan ini masya-Allah menjaga ummah. Selepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Habis tu kemudian disambung oleh kerajaan Bani Umayyah. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 750 Masihi, 8 golongan ini terpecah. 8 golongan ini terpecah apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila amilin pekerjanya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila solihinnya terpisah di bukit-bukit sendiri-sendiri, apabila pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya bakhil dan nafsi-nafsi, dan apabila wanita rosak, pecah ummah tuan-tuan sekalian. Maka Abu Sofah gabungkan balik 8 golongan ini dan berjaya menyambut kerajaan Bani Umayyah yang rosak dan membina kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah. Maka Abbasiyah hebat tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Dunia keilmuan, banyak saintis-saintis lahir, banyak ulama-ulama lahir daripada zaman Abbasiyah. Pada 1258, 8 golongan ini terpecah juga tuan-tuan sekalian. Terpecah. Maka Baghdad dilanggar oleh Mongol, lemah umat Islam. Maka ketika itu ada satu orang namanya Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi gabungkan 8 golongan ini dan menjadi asas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Kemudian Bani Utsmaniyah maknanya diserahkan kepimpinan khalifah pada 1517, berterusan menjaga Islam sampai tahun 1924. Tahun depan genap 100 tahun. Genap 100 tahun tuan-tuan sekalian. 1924. Tombang. Kenapa 8 golongan dipecah? Jadi tuan-tuan sekalian, apabila bicara mengenai macam mana nak kuatkan orang Islam, kena cari 8 golongan ini. 8 golongan ini siapa? Tuan-tuan sekalian sebenarnya 8 golongan ini. Sebab tu kita kena cari titik kesamaan untuk agama kita, untuk Islam. 8 golongan kita. Depan saya mungkin ada pemimpin, dan mungkin ada antara kita yang pegang 2-3 peranan. Depan saya ada berniaga betul-betul bang, infak betul-betul. Depan saya mungkin ada orang yang ahli masjid, doa betul-betul untuk kesatuan umat Islam. Depan saya mungkin ada maknanya pendakwah-pendakwah, didik masyarakat betul-betul. Depan saya ada ibu-ibu akak-akak, didik anak kak betul-betul. Dulu kan orang menghayun buayan dengan lagu-lagu perjuangan, dengan selawat-selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, ataupun lagu-lagu perjuangan. Bonda penuh riang menerima bahtera merdeka,
Putra-putri sayang, putra-putri sayang sedang berjuang. Anak muda sekarang kan jaga anak dengan lagu rap. Ya au, ya au, au, ya au. Macam mana anak-anak nak jadi di kecil-kecil dicerita mana perjuangan. Ini kena ceritakan balik. Kan? Ibu kakak, terutamanya ibu kakak, biar falsafah hidup, abang-abang ayah-ayah pun ingat, falsafah hidup anak-anak ni biar yang dapat daripada kita mak ayah. Kalau kita tak berbual falsafah hidup dengan anak-anak, takut dia dapat falsafah hidup daripada kawan-kawan dia. Itu yang rosak. Bro, nak nampak cool lah, kena isap vape tau. Oh ya ke? Isap vape nampak cool Itu yang diisap vape. Tapi kita ajar falsafah hidup anak-anak kita daripada kita yang dah matang. Macam mana bapak kita lu ajar pada kita kan? Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Itu kan falsafah hidup. Kan? Patah sayap bertongkat paruh namun menyerah tidak sekali. Jika takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jika jala telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Itu kan falsafah-falsafah hidup dulu. Macam mana atuk-atuk kita terdahulu. Kita, anak-anak kita ni bualkan falsafah-falsafah hidup macam tu. Kan? Jelapan golongan ni tuan-tuan sekalian adalah kita semua. Jadi pada hari ini bicara mengenai nak kuatkan bangsa kita, agama kita, kita semua kena berperanan. Semua kita ada peranan kita. Jangan duduk tahun depan 2024 genap 100 tahun. Kita kena fikir sesuatu untuk agama, bangsa dan tanah air kita. Saya dengan izin Allah SWT dengan Kerajaan Melaka, Jabatan Agama Islam Melaka, sempena 2024 ni kita nak buat sebuah masjid dekat Pulau Besar. Nanti saya akan ceritakan siapa nak wakaf terus masuk ke Jabatan Agama Islam Melaka. Kita nak buat sebuah masjid dekat Pulau Besar Melaka tu. Sekarang jadi tempat orang memuja macam-macam. Situ tu tuan-tuan sekalian, antara tempat merancang mengislamkan tanah Jawa. Situ besar tu peranan tu. Kat situ tu. Nanti kalau saya nak cerita pisang tanah Jawa 1 jam pula lagi kan. Tapi saya pendekkanlah kan. Tuan-tuan sekalian, ingat tak saya sebut tadi kurun ke-13, kurun ke-14 tanah Melayu dah Islam dan ada kerajaan Islam. Tanah Jawa belum lagi. Orang Turki belum kata kerajaan Turki Osmania belum khalifah lagi Dia hantar beberapa pendakwah ke sini. Dan balik bawa satu resolusi, tanah Melayu dah okey, tanah Jawa belum lagi Islam. Maka dihantar 9 orang pendakwah untuk gelombang pertama. 9 pendakwah gelombang pertama ni dia bersihkan sihir. Antaranya salin nama ni, antaranya Syekh Subakir. Syekh Subakir ni tuan-tuan sekalian, dia ada catatan dia melawan sihir-sihir dan sebagainya. Syekh Subakir 9 orang pendakwah pertama. Apabila sihir telah mula tawar, barulah 9 yang kedua datang. 9 kedua dia dipanggil Wali Songo. Wali Songo ni menggerakkan macam mana mengislamkan tanah Jawa. Antaranya adalah tempat-tempat dia punya perancangan tu di tanah-tanah Melayu, sebab tanah Melayu ini yang dah Islam. Lepas tu Pulau Besar tu antara benda yang peran penting kepada pengislaman di Nusantara ni. Tuan-tuan sekalian Jadi dia punya kemuncak apa? Kemuncak dia, Wali Songo ni berjaya mengislamkan satu orang putera Majapahit, dan putera ni dilantik menjadi Sultan pertama Kerajaan Islam Demak. Dan akhirnya Kerajaan Islam Demak inilah yang dapat mengislamkan Kerajaan Majapahit. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah di tanah Arab dia ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu kerana berjaya mengislamkan Konstantinopel. Di sini kita ada Sultan Al-Fatah. Al-Fatah ni sebab berjaya mengislamkan Kerajaan Hindu Majapahit. Kita ada Al-Fatah, sana ada Al-Fatih. Dan zaman dia kurun ke-14. Lepas zaman Al-Fatih sedikit. Jadi sempena 100 tahun saya kat Jam Melaka tu. Nanti tuan-tuan boleh, itu jadi simbol bagi saya rasa untuk orang Melayu kita lah. Sama-sama infak saya akan isytiharkan terus masuk ke Jabatan Agama Melaka tu. Kita at least 2024 tu siap sebuah masjid sempena 100 tahun tuan banyak khalifah.
kan, dan mungkin menjadi satu mercu kepada ataupun pusat pertama bagi tanah Melayu kita ni, kan, untuk Islam. Kita tahu Allah alam apa yang Allah sediakan untuk kita. Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa di siri yang lain mengenai pasal Islam, Nusantara, tanah Melayu, tanah Timur, dan kebangkitan akhir zaman dan sebagainya. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Aqulu qauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami dan yang hadir pada hari ini, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fil Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fil Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.